على إبراهيم. Alhamdulillah, yang berusaha Tuan Pengerusi Surau Al-Munawwarah Taman Nusa Bayu, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Barisan AJK Surau, yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita sambung pembacaan kitab Fathul Iman, saya bacakan sedikit kelebihan menuntut ilmu supaya datang semangat untuk kita terus belajar lagi dan lagi sampai tiada lagi. Itu saya ambil daripada kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain. Tuan-tuan yang asal Johor, ada sekolah agama Johor dulu, mula dari darjah 4, 5, 6 hingga darjah khas gunakan kitab ni ya. Itu sampai tahun 97. Tahun 96. Tahun 97 dah tak pakai kitab ni. Tapi sekarang digunakan semula, cuma diperbaharui. Baik, saya bacakan kelebihan ilmu. Barang siapa menolong, dan riwayat daripada Malik bin Dinar, ini dah saya baca yang seterusnya. Dan bahawasanya bagi talabul ilmi, bagi si penuntut ilmu, syafaat seumpama syafaat anbiya. Ibaratnya seperti syafaatnya tu seperti syafaat anbiya, nabi-nabi. Dan baginya pada syurga Jannatul Firdaus 10,000 mahligai. Mahligai ni lebih kurang macam istana lah, besar lagi kan? Tapi dia bukan dapat 10,000 mahligai. Bukan sikit-sikit ya. Penuntut ilmu kat dunia dia dapat 10,000 mahligai. Dan pada syurga Jannatul Khulud 100,000 Madinah. Tadi mahligai, ini Madinah, bandar. Berapa banyak? 100,000. Tak terbayang kita. Satu bandar Johor Bahru ni pun besar. 100,000 bandar. Itu pahala bagi yang menuntut ilmu. Daripada nur dahlah bandar, daripada nur pula cahaya. Kita tengok bandar banyak daripada batu pasir, simen kan. Baik, dan pada syurga Jannatul Ma'wa 30,000 darjat daripada yakut yang merah, perhiasan lah. Dan baginya dengan tiap-tiap dirham, kalau dirham wang ringgit Arab lah, kalau kita sini Malaysia ringgit Malaysia lah. Tiap-tiap dirham yang ia nafkahkan, belanjakan di dalam menuntut ilmu, macam-macam lah, beli kitab ke secara langsung atau tak langsung, beli pakaian untuk menuntut ilmu, isi minyak motor, kereta, saya jalan kaki je, buat makan minum untuk kuat tenaga pergi menuntut ilmu, secara langsung atau tak langsung. Setiap dirham, setiap ringgit aku dapat daripada bidadari. Ini yang ditunggu-tunggu ni. Bidadari, satu je Ustaz, sebilang-bilang bintang di langit dunia. Itu satu dirham, sebilang-bilang bintang di langit. Kalau berdirham-dirham, tak boleh nak dibilang. Dan sebilang-bilang malaikat, ya Allah, malaikat berapa banyak? 10 tu ketua malaikat. Bilangannya kita pun tak tahu, Allah Ta'ala sahaja yang tahu. Dan barang siapa berjabat tangan akan talabul ilmi, orang lain yang tak menuntut ilmu, dia bersalaman, jabat tangan, berjabat tangannya tu bersalaman akan talabul ilmi. Dia salam siapa? Orang yang menuntut ilmu. Diharamkan Allah jasadnya atas api neraka. Orang yang salam tu, dia tak menuntut ilmu. Mana? Ni kuliah, dia pun salam. Yang tukang salam tu diharamkan jasadnya atas, apalagi yang si penuntut ilmu. Dan barang siapa menolong akan talabul ilmi, dia tolong, dia tak menuntut ilmu, dia tolong. Tolong hantar ke, macam-macam tolong lah. Di surat ditulis Allah kelepasan daripada api neraka. Salah satu sebab untuk lepas daripada api neraka. Kalau macam tu
kita tolong menuntut ilmu, lepas tu itu buat dosa, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Itu bukan kehendak hadis ni, bukan begitulah. Kan itu disalah ertikanlah. Itu kelebihan. Ketahui olehmu dan bahawasanya tolabul ilmi apabila mati diampunkan Allah bagi orang yang hadir jenazahnya. Orang yang hadir jenazah, orang yang menuntut ilmu, diampunkan Allah, apalagi si penuntut ilmu. Itu beberapa kelebihan menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita dapat amalkan dan sampaikan insya-Allah. Baik, kita sambung pembacaan kitab Paku Iman dan Simpulan Iman. Saya bacakan yang Rumi bersama-sama kitab yang sama. Muka surat 15. Sifat wajib Allah Ta'ala. Kenapa 13? Ini oleh di formula 13 ni, bilangan ini ditetapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Kenapa tak 20? 20 pun betul juga, 13 pun betul juga. Beza tu Ustaz, 7 beza jauh tu. Kalau duit RM13 dan RM20 tu beza tu Ustaz. Apatah lagi kalau RM13,000 dengan RM20,000, RM7,000 beza tu. Ya, tetapi dari segi pemahamannya tidak jauh berbeza. Maksudnya begini, dari segi bilangan berbeza. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan bahawasanya sifat maknawiyah itu kaunuhu qadiran muridan ilmu hayyan sami'an basiran mutakalliman itu tak perlu dipelajari, sebab itu sama ataupun automatik sudah ada dalam sifat ma'ani. Qudrat, iradan, ilmun, hayat, sama' basar. Maknanya bila Allah Ta'ala bersifat qudrat, secara automatik ataupun secara persamaannya keadaan Allah berkuasa, kaunuhu qadiran. Jadi tak perlu dipelajari lanjut. Itu kata ataupun pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Dia taklah mengatakan sifat maknawiyah itu tak ada, tidak. Dia cuma kata sifat maknawiyah itu sudah termasuk dalam sifat ma'ani, tak perlu dipelajari lanjut. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengatakan sifat ma'ani lain, sifat maknawiyah lain. Jadi kena tambah belajar juga sampai 20. Itu sahaja perbezaannya. Baik. Tetapi yang wajib atas tiap-tiap mukallaf, kita sambung akan sebagai wajib usuli, wajib asal, mengetahui, tahu, belajarlah, dan iktikad, percaya. Bukan setakat tahu, kena percaya. Kalau tahu sahaja tak percaya, jadilah seperti orang bukan Islam yang bukan sahaja tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi mereka tidak beriktikad. Seperti yang berlaku pensyarah-pensyarah agama yang bukan Islam ada di luar negara. Mereka tahu tapi mereka tak percaya. Jadi kita wajib tahu dan wajib percaya dalam hati, dengan tafsil, dengan perinci satu-satunya sifat kesempurnaan yang wajib bagi Allah atas kaul, atas pendapat yang muktamad, yang kuat. Itu 13 sifat jua. Berapa banyak? 13 sahaja yang wajib bagi Allah. Maknanya yang wajib kita pelajarilah. Sifat wajib bagi Allah itu bukan 13 sahaja, tetapi tak terbilang. Tak terbilang tu tak terkira. Bilang tu kira, tak terbilang, tak terkira lah. Berapa banyak? Hanya Allah sahaja yang tahu. Orang Jawa kata infinity. Itu bahasa Inggeris kan? Orang Jawa yang pandai cakap Inggeris, infinity gitu. Dan 13 sifat yang mustahil atasnya. Bukan setakat kita wajib belajar sifat wajib bagi Allah, malah sifat mustahil atasnya subhanahu wa ta'ala. Nya turut besar, iaitu Allah Ta'ala. Dan sifat harus, dan satu sifat harus baginya, yang bagi Allah Ta'ala. Itu yang wajib kita pelajari.
Kita dah belajar dah, ini kira ulang kaji, ya. Kenapa kena ulang kaji? Sebab yang namanya manusia itu lupa. Ada satu cerita ni tak tahu benar ke, dongeng ke, tapi ada pengajaran. Cerita lupa. Satu orang sembahyang lupa rakaat. Jadi imam pula tu, minta maaf bukan imam sini, imam tempat lain, ya. Jadi makmum ni yang tegur. Imamnya lupa, makmum ingat. Masa lepas undi kemarin, pun ada juga sementara belum ada PM tu kan. Jadi ada imam yang terlupa rakaat. Lepas habis sembahyang dah selesai semualah. Maknanya dia tegur imam, dia pun tambah. Lepas selesai, kena bahan lah imamnya. Awak tu mikir sangat siapa jadi PM. Tu yang sampai terlupa rakaat tu. Baik, jadi ceritanya imamnya lupa, ya. Makmum yang ingatkan. Jadi pendekkan cerita, lepas sembahyang tu imamnya tanya, bagus awak jadi makmum ni, walaupun makmum tapi khusyuk. Macam mana awak boleh ingat ni? Makmum lain semua lupa, dia seorang ingat. Gini imam, rakaat pertama sembahyang Isyak, rakaat pertama ni, biasanya lah rakaat pertama saya akan buat kira-kira untuk kedai saya yang pertama. Rupanya bukan ingat sebab khusyuk. Dia ada 4 kedai. Saya baik kedai, bukan 4 isteri. Kalau 4 isteri mungkin juga kan, fikir masalah isteri pertama, isteri kedua, mungkin juga. Ini ceritanya kedai. Kedai kedua, kedai ketiga, belum sampai kedai keempat, imam dah akhir-akhir. Itu yang saya pelik. Macam mana kedai keempat aku belum habis kira ni? Tak cukup ni imam ni. Itu yang dia boleh ingat tu. Dia punya ingat tu bukannya ingat khusyuk bacaan sembahyang, rupanya dia buat kira-kira dalam sembahyang. Ada orang terlupa kunci letak mana sebelum sembahyang. Bila dalam sembahyang dia mengingat. Mula tak berarti Allahu Akbar, dia pun ingat daripada rumah tadi ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Dapat jumpa. Ada yang kes macam tu kan. Bukan seorang sini, insya-Allah bukan, ya, tempat lain. Jadi cerita lupa tu maklum, biasa. Dan sebab tu ada hukum kalau lupa 3 atau 4, ambil yang yakin. Yang yakin tu yang sedikit lah, 3. 4 tu tak yakin, entah ya tak tidak. 3 memang dah yakin lah. Tu kan. Nak cerita manusia memang ada sifat lupa. Itu sebab perlu diulang kaji. Ini pun tengah periksa akhir tahun, budak sekolah dah selesai ke? Dah selesai kan? Belum selesai dalam proses. Sekolah saya pun masih sekitar 5 baru percubaan. Akhir tahun dah selesai dah. Baru ambil percubaan dalam proses. Jadi sebelum peperiksaan, cikgu-cikgu pun ingatkan ulang kaji. Ulang kaji pelajaran. Pasal apa? Lupa. Memang dah belajar tapi lupa. Kena ulang kaji kan. Apatah lagi untuk peperiksaan kubur ni tuan-tuan. Yang kita nak belajar ni, tauhid ni peperiksaannya bila? Ni tak ada, saya tak ada buat peperiksaan, kita periksa exam, procedure, tak ada. Periksanya ni nanti, yang pengawas peperiksaannya namanya Munkar dan Nakir nama dia. Tapi tuan-tuan jangan risau, soalannya dah bocor dah. Soalan dah bocor, jawapan pun dah bocor. Cuma masalah yang jadi masalah utamanya tu, jawapannya tu bukan dengan hafalan. Bukan dengan hafalan. Kalau dengan hafalan, orang bukan Islam dah hafal siap-siap. Nanti tak apa, nanti bila aku dah mati, aku jawab satu persatu, tak ada masalah, dia kata kan. Jawab tu bukan dengan hafalan, tetapi dengan i'tiqad dalam hati. Kita tahu, kita percaya ke tidak. Kalau tak percaya, maknanya sekadar pengetahuan, tak masuk dalam hati. Yang nak jawab dalam kubur tu dalam hati itulah. Kepercayaan dalam hati. Baik. Jadi sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, 13 wajib, 13 mustahil, dan 1 harus bagi Allah. Maka kita mula bilang sifat yang 13 itu. Jadi maknanya kalau orang tanya, awak belajar apa?
Saya belajar sifat 13. Biasa sifat 20. Apa pula sifat 13? Kau yang macam-macam sekarang dah banyak jalan sesat, kau jangan main-main gitu. Biasa dengan sifat 20 dulu, aku belajar sifat 13 kata. Tak pernah dengar lah, itulah kau. Ini menurut pendapat Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Masya Allah jawapan dia kan. Betul-betul belajar. Habis bukan sifat 20. Dulu aku dengar sifat 20. Sifat 20 itu Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dapat pengetahuan kan, kawannya. Baik, satu wujud. Pertamanya wujud zati. Dipanggil wujud zati. Apa maknanya? Dengan makna ada Allah Ta'ala itu, tiada ada siapa-siapa yang menjadikan dia. Allah Ta'ala ada, kita pun ada juga. Tapi Allah Ta'ala ada tu dipanggil wujud zati. Kenapa? Sebab tiada siapa yang menjadikan dia. Kita ni ada yang menjadikan kita. Siapa? Allah lah. Beza ada kita dengan ada Allah Ta'ala. Dan bukan ia jadi sendirinya. Bukan pula Allah Ta'ala jadi sendiri. Tidak. Pun tidak juga. Habis macam mana? Macam mana tu jangan dipikir. Macam mana tu jangan dipikir. Bukan tahap kita nak mikirkan. Tak disuruh pun agama dipikirkan. Macam mana Allah Ta'ala ada Macam mana jangan. Jangan dipikirkan macam mana adanya Allah Ta'ala itu. Yang wajib kita buat, percaya Allah Ta'ala itu ada, tiada yang menjadikan dia, dan bukan jadi dengan sendiri. Baik. Dan mustahilnya, terus dia seterangkan tentang mustahil bagi sifat wujud, tiada. Mustahilnya apa? Tak diterima akal. Akal kita tak terima Allah Ta'ala tu tiada. Tak boleh. Macam yang dialog kita saya sebutkan sebelum ni. Kalau satu orang kita hilangkan handset dia, kita kata hilang sendiri. Contohlah anak kita bagi duit RM5. Lepas tu pagi bagi RM5 ni untuk sampai petang ajalah. Jadi tengah hari minta lagi. Kenapa? Hilang. Dia hilang sendiri. Hilang kocek, dah masuk kocek, hilang sendiri. Mana ni kau hilangkan ni? Takut jatuh ke ambil apa, seluk apa, terkeluar agaknya. Tak, dia hilang sendiri. Anak kita kan, contohnya. Mana tak ada lah. Ayah dia mesti kata tak ada, mesti ada sebab-sebab. Cuba cari dalam beg ke apa ke. Ataupun tanya kawan ke apa, jumpa ke tak. Mesti ada tu, tercecir mana-mana. Tak boleh jadi sendiri, hilang sendiri, tuting je tak boleh. Makna tak diterima akal, mustahil. Benda tu jadi sendiri, mesti ada yang hilangkan dan sebagainya. Baik, jadi sifat wujud lawannya mustahil. Lawannya tiada. Mustahilnya tiada. Tak diterima akal Allah Ta'ala tu tak ada. Dan dalilnya baharu alam. Dalil yang paling ringkas baharu alam. Baharu tu apa? Ada permulaan. Alam tu apa? Makhluk. Kalau kita belajar alam ni, alam semesta lah. Alam dan manusia kalau dulu tu kan, sains, alam dan manusia. Alam dalam kitab maknanya iaitu segala makhluk, ma siwallah, selain Allah Ta'ala. Ini makhluk lah, segala makhluk. Apa dalil Allah Ta'ala tu ada? Baharu alam ini. Maknanya alam ini ada permulaan. Itu dalil wujudnya Allah Ta'ala. Itu je Zat. Itu je. Itu dalil paling ringkas, paling simple. Tapi ada huraian dia sebenarnya, panjanglah sikit. Nanti kan kalau tak dibahaskan, nanti kita masuk kitab yang lain yang dibahaskan. Ini paling ringkas, dalil wujudnya Allah Ta'ala, dalil aklilah, dalil akal, baharu alam ini. Baik, yang kedua kidam. Dan keduanya kidam, artinya wajib sedia zat Allah Ta'ala dengan segala sifatnya. Sedia tu apa? Sedia dia berperang ke? Sedia nak menghadapi periksaan ke? Sedia nak berkahwin lagi ke? Apa dia? Siap-siap bersedia. Siaplah. Kan? Sedia yang macam mana? Sedia yang zati. Dengan maknanya apa? Tiada ada permulaan zatnya. Zatnya tu apa? Dirinya, diri Allah. Tiada permulaan zatnya, yakni zat Allah.
Zat Allah, diri Allah tiada permulaan, tak ada mula. Kalau kita ada mula, mula kita bila? Biasa kita panggil tarikh lahir. Itu pun tarikh lahir, bukan tarikh mula ada. Mula ada tu dalam perut kita. Tapi biasa orang tak sebut tarikh ada, biasa orang sebut tarikh lahir. Pasal apa? Ada dalam perut tu entah bila, tak perasan kadang. Rumah saya masa arwah ayah saya meninggal, lepas meninggal tu baru perasan, perasan ada baby lah. 2 bulan lepas tu cek, dah 2 bulan. Tak perasan. Jadi biasa orang ambil tarikh lahir. Apa? Nampak keluar daripada perut ibu tu, nampak hidup lah. Dalam perut pun hidup juga, susah nak dikira. Itu kita manusia ada permulaan. Allah Ta'ala tiada permulaan. Boleh ya Ustaz tak ada permulaan? Ya. Macam mana tu? Macam mana pun jangan difikirkan. Wajib percaya sahaja. Penting tuan-tuan jangan difikirkan tu. Kadang-kadang orang Melayu ni bukan orang Melayu je, manusia lah. Bila kata jangan tu lah lagi dibuat. Jangan buang sampah di sini. Kat tempat jangan buang sampah tu lah dibuang. Jangan parking di sini. Betul-betul tempat situ diparkingnya. Semua jenis jangan. Kalau kat sekolah, jangan bela rambut panjang. Ya, memang ramailah yang bela rambut panjang ni nak lepas cuti sekolah. Kan? Nak buat spot check tu. Biasa sekolah buat spot check, naik cuti sekolah. Yang jangan warna rambut. Makin berbelang-belang rambut diwarnakan juga. Yang bukan Islam lain, yang Islam pun sama. Baik. Jadi apa nama ni tadi? Itulah, kerana jauh sangat lupa dulu. Tiada permulaan. Jadi makhluk ada permulaan. Kita manusia ada permulaan. Allah Ta'ala jangan difikirkan macam mana apa nama ni, tak ada permulaan tu. Wajib percaya sahaja. Kalau fikir juga Ustaz, gila. Orang macam tu saya tak fikir lah. Dia kalau tak disebut gila tu, nanti fikir tu. Kan ada cerita belajar apa, orang kata belajar tauhid lah. Gila isim tu kan. Mungkin pasal tak ikut peraturan. Dikata jangan dipikir habis. Jadi gila dah orang tak nak belajar tauhid. Kerana nilai titik rosak susu sebelahnya dah. Kan? Baik. Dan segala sifatnya, yakni sifat Allah Ta'ala, bukan setakat zat Allah tak ada permulaan, diri Allah tu tak ada permulaan, sifat Allah pun tak ada permulaan. Kita belajar pertama wujud, dua kidam. Seolah-olah mula-mula Allah Ta'ala ada sifat wujud, yang lain belum ada. Kemudian dah lama sikit, one moment later kata kan, barulah Allah Ta'ala ada sifat kidam. Akan lama sikit, beberapa masa, baru ketika barulah Allah Ta'ala sifat baqa. Tidak. Sifat Allah tiada permulaan. Bukan macam kita. Nak banding, nak mudah faham, bandingkan dengan kita lah. Berlawanan. Kita mula-mula, sifat kita mula-mula apa? Merengek je lah, nangis. Keluar-keluar tu nangis, kan? Keluar perut ibu. Itu normal, doktor kata. Malah kalau tak nangis tu tak normal kata. Mungkin kalau budak yang tak nangis tu satu bisu, yang kedua mati. Jadi perlu usaha, doktor akan usahakan supaya dia nangis juga. Tak ditepuk punggung ke apa tu kan. Itu ceritanya. Ada peraturan suami kadang tak boleh masuk, ada tukar pula suami boleh masuk. Pasal apa? Suami tak boleh masuk tu pasal ada kes budak bayinya tu lahir, tak ada suara, tak nangis, jadi tak normal. Doktor pun tepuk punggung dia biar nangis. Wah gitu. Suaminya nampak, tumbuknya doktor dah patah-patah. Ceritanya kisah benar lah cerita, mungkin luar negara lah, tapi dia tak faham ilmu doktor. Ilmu doktor kata yang namanya bayi kalau lahir mesti nangis. Tak nangis tu tak normal. Jadi tepuk punggung tu biar tengok respon dia ada ke tak. Tertidur ke apa, mungkin tertidur kan. Jadi tepuk, nangis normal. Dah ditumbuk pula doktornya. Dia ingat
apa doktornya entah apa anak dia ke dera ke apa ke kan. Tak pasal-pasal. Baik. Jadi manusia sifatnya ada permulaan. Mula-mula nangis. Sekarang dah besar sikit barulah pandai apa mama, papa. Dia mama dulu ke papa dulu? Mama dulu. Ibu dulu kan. Biasanya menurut kajian profesor, apa nama profesor yang bahasa Melayu tu, UM tu, dia test anak dia. Jadi dia buat kajian manusia ni, baby ni, mula-mula yang dipanggil mak dia, bukan bapa dia. Baik. Jadi kemudian baru ada sifat apa? Pandai meniarap dulu, meniarap, kemudian mengangkat, dah mengangkat barulah duduk atau tatih berdiri kan. Kemudian baru jalan, barulah berlari. Baik. Itu pun apa nama ni, satu persatu, step by step. Ada juga yang tertinggal. Macam anak saya tertinggal satu step, mengangkat, dia tak mengangkat. Bila dah besar, dia apa, ada sakit apa, sawan kalau tak silap, sawan. Doktor tanya tentang perkembangan dia. Rupanya mengangkat tu tak ada, tak normal. Tu sebab ada buku biru tu kan. Kena check. Kalau anak tak mengangkat dalam masa sekian-sekian, itu kena beritahu. Rupanya ada step tu kalau tertinggal, dia merangsang otak juga. Ada kesan dia juga. Habis macam mana doktor dah terlepas ni? Bawa balik rumah, awak mengangkat, awak dengan bini awak mengangkat, biar dia ikut. Nak suruh dia macam mana kan? Mengangkat lah. Itu orang mengangkat. Dah macam dekat apa di tepi Ramli yang tu cari harta karun dalam gunung apa gua tu kan. Mengangkat. Ni dia ngikut lah. Kalau nak suruh kan macam mana, dia tak pandai kan. Kita buat dia ngikut. Dia macam best dia kata, dia ngikut lah. Kita pun mengangkat. Lepas tu baru normal. Masa tu speechless kalau tak silap lah. Dia gitu je, tak bercakap. Masa 4 tahun kalau tak silap. Bila dah mengangkat tu, barulah ada perkembangan boleh bercakap. Macam tu punya step dia tak boleh tinggal. Ingatkan bagus kan. Wah ni step tinggal ni bagus ni. Terus dia daripada meniarap, dia terus dia skip merangkak, dia terus duduk berdiri. Kan. Dia punya pengembangan tu lah. Bukan 1 hari 2 hari lah. Rupanya tertinggal step tu tak normal. Kena ulang balik. Macam juga kita kemarin buat apa nama PTS kan. Peperiksaan skip darjah 4. Daripada darjah 3 tulisan baik tu saja 5. Kawan saya ada adik dia pandai darjah 3 apa semua. Dia pun pandai. Adik dia tu start PTS tu darjah 3 cemerlang, masuk darjah 5 terus dah apa, tak cemerlangnya tu tak nampak dah. Tak berjaya tu kan. Terus tak jadilah program tu kan. Baik-baik sambung sini. Jadi maknanya sifat Allah Ta'ala pun tiada permulaan. Bukan setakat zat Allah Ta'ala, sifat Allah pun tiada permulaan. Habis kenapa kita sebut pertama wujud, 2 kidam, 3 bakar? Itu untuk mudah kita belajar. Kalau tak disebut tak 1 wujud, 2 kidam, 3 bakar, nak belajar sekali arung semua macam mana? Payah. Pening kepala lah Ustaz. Sekali je lah saya datang kuliah, memang tak datang lagi lah. Noning kepala. Jadi satu persatu, 1 wujud, 2 kidam, baru nampak kan. Untuk mudah kita belajar. Cara belajar begini pun sebenarnya satu perkara bid'ah. Maknanya Rasulullah tak ada. Sahabat-sahabat hari ni kita nak belajar wujud ya. Wujud, esok kidam. Tak ada. Rasulullah hanya sahabat tu secara langsung naik Quran. Tapi sahabat ni Allah Ta'ala kurniakan pandai faham. Dia faham. Kita tak boleh. Kita bukan tahap kita. Dah jadi 1 wujud, 2 kidam tu pun kadang tak faham kalau sekolah lah. Yang belajar apa kuliah dewasa ni biasa insya-Allah faham. Kita pun ulang kaji je baik. Dan mustahil lawannya, sifat kidam tu lawannya baharu. Baharu tu apa? Ada permulaan. Dan dalilnya apa? Baharu alam ini. Sama. Dalil yang paling ringkas, baharu alam. Ada permulaan alam ini. Baik. Yang ketiga baqa. Dan ketiganya baqa. Artinya wajib kekal zat Allah dan segala sifatnya.
Wajib tu maknanya bukan wajib buat dapat pahala tinggal dosa, wajib akal. Maksudnya mesti Allah Ta'ala itu kekal. Allah dan segala sifat-sifatnya tu kekal. Tak musnah lah. Tidak mati, tidak musnah. Kekal yang zati, yang sebenar. Dengan makna tiada menerima Adam. Adam dekat sini bukan nama Nabi Adam. Kalau nama Nabi Adam, alif dal mim. Adam dekat sini, ain dal mim. Maknanya tiada. 23 situ, nota kakinya dekat bawah, Adam, yang ini ketiadaan. Atau dengan ibarah tu keterangan. Bahasa Arab Cikgu Zaki tahulah ibarah tu keterangan, ada kesudahan. Baik, itu penambahan oleh penterjemah. Tiada menerima Adam, tiada menerima tiada. Itu bahasa kitab lah. Maknanya Allah Ta'ala tu tak boleh musnah, tak boleh mati, tak boleh binasa. Lawannya binasa, iaitu mustahil. Dan dalilnya apa? Dalil akal atau dalil akli. Allah Ta'ala tu bersifat baqa', baharu alam, ada permulaan alam. Baik, masuk pada mukhalafatuhu lil hawadith. Dan keempatnya, mukhalafatuhu lil hawadith, artinya wajib bersalahan. Bersalahan ni maknanya tak sama. Wajib tak sama zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala dan segala sifatnya bagi segala yang baharu. Yang baharu tu apa? Makhluk. Kenapa tak tulis makhluk aja? Ini bahasa kitab. Nak bezakan orang belajar dengan tak belajar. Yang baharu. Yang baharu ni apa? Ada permulaan. Apa yang ada permulaan? Makhluk. Oh, makhluk. Tulis je lah makhluk. Ini style ulama' lah. Maknanya ikut bahasa Arab tu sendiri, dan juga bahasa yang membezakan lah, yang belajar dengan yang tak belajar. Baik. Jadi Allah Ta'ala tak sama. Allah dan segala sifat-sifatnya tak sama dengan makhluk. Pada sedia kala. Sedia kala tu apa? Sejak makhluk belum ada. Kalau bahasa Arabnya dipanggil azali. Sejak bila Allah Ta'ala dan segala sifatnya ni tak sama dengan makhluk? Pada sedia kala, sejak azali, sejak tiada mula. Bila tu? Sejak makhluk belum ada. Dan sentiasa, maknanya sampai bila-bila Allah, diri Allah dan segala sifatnya tak sama dengan makhluk. Maknanya tiada suatu benda yang menyamai dengan zat Allah Ta'ala pada sedia kala, sejak azali lagi, sejak makhluk belum ada, dan sentiasa sampai bila-bila. 24 di situ nota kakinya, ibarah sentiasa, keterangan sentiasa, iaitu berterusan, berkekalan dengan ketiadaan kesudahan. Penambahan oleh penterjemah. Dan tiada ada suatu benda yang menyamai dengan segala sifatnya, iaitu Allah Ta'ala pada sedia kala, sejak azali dan sentiasa sampai bila-bila. Bunyinya senang tuan-tuan. Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk, tak sama dengan makhluk. Tetapi kalau kita tak sematkan betul-betul dalam hati, akan ada anasir-anasir godaan-godaan ataupun ayat-ayat Al-Quran yang nampak seolah-olah Allah Ta'ala itu sama dengan makhluk. Itu panjanglah pembahasan dia. Ini kitab ringkas, kita baca dulu. Ada rezeki kita masuk kitab yang lebih dalam, kita akan bandingkanlah ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil mutasyabihat dan ayat-ayat Al-Quran yang muhkamat. Step by step. Macam tadi, baby itu tadi kena step by step. Kalau tak step by step, skip habis nanti. Adalah kepincangannya tu nanti. Baik. Maka ia, yakni Allah, bukan jirim. Jirim tu apa? Dalam istilah kitab, iaitu suatu yang memenuh lapang sebesar zatnya. Sesuatu benda, contoh botol air ni, memenuh di lapang sebesar zatnya, mengambil ruang lah. Mengambil ruang disebut lapang, mengambil ruang sebesar zatnya lah. Itu jirim. Senang cerita objek lah. Bahasa mudahnya objek.
Dan bukan ia jisim yang latif. Allah Ta'ala bukan jisim atau objek yang latif. Latif ni apa? Halus. Seperti cerah, terang, cahaya. Dan zulmah, kegelapan pun bukan. Dan cahaya, cahaya cerah tadi terang lah. Dan bukan ia jauhar farad. Dia kata sini firdun. Jauhar firdun atau jauhar farad. Jauhar farad tu apa pula? Iaitu suatu benda yang halus, yang tiada menerima bahagi dan tak boleh dipecahkan lagi. Kalau kita belajar di sains, atom lah. Tapi kalau dalam ilmu biologi ke kimia, atom tu pun ada nukleus kan, nukleus dan proton kalau tak silap lah. Yang tahu nanti apa nama ni betulkan kalau saya salah. Lama tinggal dah kimia form 5 dulu kan, SPM. Proton, neutron kalau tak silap. Jadi yang dah tak boleh dipecahkan lagi itu dipanggil jauhar farad. Allah Ta'ala bukan terdiri daripada susunan-susunan jauh. Bukan apa, Allah Ta'ala tu bukan jauhar farad. Benda yang tak boleh dipecahkan lagi tu bukan. Dan bukan ia arad. Arad tu apa? Sifat. Iaitu sifat yang berubah-ubah. Kenapa tak sebut sifat? Sebab untuk Allah Ta'ala kita dah panggil sifat. Sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa'. Jadi arad ni dikhaskan untuk makhluk. Sifat juga makna dia, tapi di specializekan, dikhaskan untuk makhluk. Untuk Allah Ta'ala kita panggil sifat Allah. Untuk makhluk kita panggil arad. Arad makhluk. Sifat juga maknanya, sifat makhluk. Sifat yang berubah-ubah, yang tiada sah terasing daripada jirim. Maknanya yang namanya sifat ni mesti melekat pada jirim. Orang Jawa kata nempel. Ni memang Jawa betul lah, cakap Jawa. Orang Jawa cakap Jawa. Bukan Jawa cakap Inggeris. Nempel, betul-betul menempel, melekat. Itu sifat. Allah Ta'ala bukan sifat. Seperti contoh warna putih. Dia tu putih tu dia sifat, dia mesti ada bendanya. Contoh, katalah saya saya kemarin naik motor balik daripada kuliah Taman Sri Pulai Perdana, nak lalu highway kan gelap tu, nampak cahaya stadium macam itulah. Jadi saya nampak benda putih. Apa Ustaz putih? Entah, ada putih aja. Apa Ustaz? Mesti ada bendanya tu. Kan? Orang tak boleh cakap, tak boleh terima saya sebut putih saja. Mesti ada bendanya. Terbang ke tidak Ustaz? Tak. Si baik tak terbang. Kalau terbang jaga-jaga Ustaz, takut tak sampai rumah tu. Benda putih, mungkin cahaya. Cahaya orang boleh terima, orang cahaya putih. Kalau putih saja tak diterima. Kuning, gerak, diam, rasa, bau, suara, sejuk, panas, muda, tua dan lain-lainnya daripada tiap-tiap sifat arad. Satu arad, banyak a'radun, jamak dia tu kan, plural dia. Itu contoh-contoh sifat. Banyak lagi sifat, cukuplah beberapa disebutkan sedikit sahaja untuk kita faham. Jadi Allah Ta'ala tu bukan arad, bukan sifat. Dan bukan ia ada pada pihak. Pihak tu apa? Arah. Allah Ta'ala tiada arah, maka tiada ada baginya, yakni bagi Allah, kanan atau kiri. Ini formula tuan-tuan. Buku ni ringkas tapi dia formula. Maksudnya nanti akan datang, kalau perbahasan lebih dalam lagi, contoh kita akan jumpa Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dengan tangan kanannya, ayat Al-Quran. Lebih kurang mafhumnya begitu. Al-Quran tu sebut tangan kanannya. Sedangkan kita belajar ni bagi Allah Ta'ala tak ada kanan atau kiri. Jadi kalau kita tak pelajari step by step, orang terus skip pelajaran tauhid ni, terus belajar tafsir. Tafsir pula bukan belajar tafsir, belajar terjemah. Bahayanya kat situ, kepincangannya tu nanti. Ini ayat Al-Quran kata Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam dengan tangan kanannya. Ada perkataan kanan tu.
kitab tauhid kata Allah Ta'ala tak ada arah, tak ada kanan, tak ada kiri. Nanti akan timbul kepincangan, nak ikut Quran ke nak ikut kitab. Itu yang jadi pincang. Seolah-olah ulama tauhid yang bukan mengarang kitab, memudahkan mempelajari ilmu tauhid tu tak mengikut ataupun tak perasan ke ayat Al-Quran tu, ataupun tidak merujuk kitab Al-Quran. Seolah-olah begitu. Yang sebenar-benarnya bukan begitu. Para ulama tauhid sudah meringkaskan kitab tauhid ni untuk kita mudah pelajari step by step, sampailah nanti pada kitab yang, kalau dalam alam Melayu, kitab yang paling besar Aqidatun Najin. Kalau tuan-tuan ada saudara, anak-anak ataupun kawan-kawan yang belajar madrasah, pondok pesantren, boleh tanyakan kitab Aqidatun Najin. Tentang kitab Aqidatun Najin tu antara kitab Melayu yang paling besar. Besar bukan saiznya lah, besar maknanya dalam perbahasannya tentang ilmu tauhid. Itu pun ambilan dari kitab-kitab Arab juga. Maknanya para ulama ni ambil daripada Quran hadis juga. Itu sebab kena ikut step by step. Barulah bila kita jumpa ayat Al-Quran, oh ini kena rujuk kitab tafsir. Kanan ni maknanya apa dalam kitab tafsir. Lalu akan dimaknakan tangan kanan tu bukan tangan dan bukan arah kanan. Makna yang sebenarnya ialah kudrat, sifat kudrat Allah Ta'ala itu sendiri. Baik. Maka tiada ada bagi Allah Ta'ala tu kanan atau kiri, dan tiada hadapan atau belakang, bukan depan bukan belakang. Dan tiada baginya, yakni Allah, atas atau bawah. Atas ni pun ada ayat Quran. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa tu kan. Allah Ta'ala di atas arash duduk bersemayam. Atas tu satu perkara, bersemayam tu satu lagi perkara. Jadi dari segi formula tauhidnya, atas itu arah Allah Ta'ala, tidak ada arah. Tapi kenapa ada ayat Quran atas? Itu maknanya bukan tempat Allah Ta'ala tu dekat atas, bukan. Maknanya itu kena rujuk kitab tafsir. Tafsir pula kitab tafsir para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kitab tafsir bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah pun lain juga maknanya tu kan. Baik. Jadi secara asasnya konsepnya Allah tidak berarah, tidak atas, tidak bawah. Ada pula hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam, dari atas ke bawah pula. Jadi hadis pun sama. Kalau ayat Al-Quran wajib kita rujuk tafsir, hadis wajib kita rujuk syarah hadis dipanggil. Syarah hadis tu tafsir hadis lah, cuma dilainkan lah. Kalau Al-Quran dah tafsir, hadis takkan tafsir juga, jadi syarah hadis. Jadi bagi hadis Allah Ta'ala turun ke langit dunia 1/3 malam, itu kelebihan sembahyang tahajud, berdoa ataupun sembahyang tahajud pada ketika 1/3 malam. Maknanya bukan Allah Ta'ala yang turun, malaikat dan rahmat Allah Ta'ala. Baik. Dan tiada baginya, yakni Allah, mata. Allah Ta'ala tak ada mata. Dan tiada baginya telinga. Allah Ta'ala tak ada telinga. Dan tiada baginya lidah. Dan tiada baginya, yakni Allah, tangan kanan atau kiri. Dan tiada baginya tubuh badan. Ini pun ada ayat Al-Quran yang mengatakan Allah Ta'ala menjadikan Nabi Adam seperti mana dirinya, ala suratihi, seperti mana dirinya, gambaran dirinya yang diri Allah. Itu pun ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat tersebut perlu rujuk kitab tafsir. Itu sebab ilmu tauhid ni tuan-tuan, dalam Islam ilmu tauhid ni hukumnya apa? Fardu ain. Setiap orang wajib belajar. Tak belajar berdosa besar. Macam kita ni ulang kaji lah. Ilmu tafsir fardu kifayah. Maknanya tak semua orang perlu belajar, tapi bagus untuk dipelajari. Maknanya dari segi peringkat ilmu tu wajib belajar tauhid dulu. Bila dah belajar tauhid, belajar tafsir, barulah selamat. Dia punya cara belajarnya tu betul. Tak di skip stepnya tu. Kalau di skip, terus belajar yang fardu kifayah, tauhid yang fardu ain tidak dipelajari, itu jadi pincang tu.
Jadi mempersoalkan kitab-kitab para ulama tauhid. Baik, sambung. Dan bukan ia silah mana-mana pihak. Silah kat sini bahasa Kedah ya. Biasa ni. Dah azan ni? Insya-Allah azan dulu. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, sambung sikit ya dalam sebelum ini. Dan bukan silah tu ya. Saya rujuk kitab yang Jawi sebelah. Sin ba lam ha sebelah. Mungkin dia ternampak sin ya. Jadi silah. Dan bukan ia sebelah mana-mana pihak. Tuan-tuan kalau ada pen atau pensil boleh tuliskan. Kalau tak ada tak apalah. Dan bukan ia sebelah mana-mana pihak. Dan bukan bertempat.
Allah Ta'ala tidak bertempat, dan tiada lalu atasnya masa siang atau malam, dan tiada bersifat ia dengan kecil atau besar. Kecil tu saya faham Ustaz, besar tu kan kita selalu sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar Ustaz. Bukan setakat besar, Maha Besar lagi Ustaz. Ya tak? Baik, dia terangkan adapun yang kita kata Allahu Akbar, artinya Allah yang lebih besar, maka iaitu besar martabat ketuhanan, bukan besar jirimnya. Bukan Allah Ta'ala tu saiznya besar, kan, lebih besar daripada galaksi Bima Sakti. Wah, teman-teman belajar sains, ataupun suka tengok YouTube tentang alam angkasa, galaksi Bima Sakti. Bukan ada saja galaksi Bima, ada galaksi lain. Yang budak berbual galaksi je lah. Baik, tadi bukan Allah Ta'ala tu saiznya besar. Kalau satu orang dia beranggapan Allahu Akbar tu Allah Maha Besar, maknanya Allah saiznya lagi besar, itu salah, pengertian yang salah, maknanya kefahaman yang salah tentang Allahu Akbar. Contoh dialog, satu orang A dengan B. Si A dah siap-siap, dah on the way nak pergi masjid atau surau Al-Munawwarah contoh. Si B tengah basuh kereta. Dia apa? Hari cutilah, Jumaat ke Sabtu ke, tengah basuh kereta. Jadi si A pun cakap, jomlah B pergi nama surau. B pun cakap, Ajar, aku nak siapkan basuh kereta ni. Si A pun apa lagi lah, kereta besar ke Allah besar? Amboi, bahasa ke mana? Dia gurau je lah kan. Kereta besar ke Allah besar? B pun cakap, kereta ni memang kecil, tapi Allah Ta'ala besar. Itu bukan saiz Allah Ta'ala besar. Awak jangan banding Allah Ta'ala dengan kereta dari segi saiz. Salah kata kan. Aku memang lambat pergi surau ni, tapi aku tahu tauhid tu. Allahu Akbar tu maknanya martabat ketuhanan. Itu buka kitab Paku Iman surat 17. Lumayan ni, dahsyat, hafal kepala. Aku pun lambat sikit je ni nak habiskan. Ni kena tahi burung kereta aku, kata kan. Yalah, jumpalah kat surau. Jadi lebih kurang begitulah. Jangan kita bandingkan saiz makhluk dengan Allah Ta'ala punya besar itu, Allahu Akbar. Maknanya bukanlah besar itu saiz. Besar dekat situ maknanya martabat ketuhanan. Dan tiada mengambil faedah ia, yakni Allah, bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya dan segala hukumnya, hukum Allah. Baik, 25 nota kakinya situ. Apa makna ambil faedah? Makna ambil faedah itu berhajat, menjadikan suatu atas suatu yang lain. Ada sebab, seperti berhajat makan supaya boleh jadi kenyang. Maka kenyang itu faedah dari faedah diri. Intaha, tamat perkataan muallif, pengarang kitab. Maknanya mengambil faedah tu ambil manfaat lah, ambil kelebihan daripada sesuatu, dapatkan ganjaran. Allah Ta'ala tak mengambil ganjaran bagi dirinya dan bagi makhluknya pada segala perbuatannya. Ini perbuatan Allah dan segala hukumnya, hukum Allah. Maka bukanlah dijadikan nasi itu kerana ia ambil faedah untuk bagi kita kenyang. Allah Ta'ala jadikan nasi itu bukan menjadi sebab utama. Kalau nak kenyangkan makhluk ni kena ada nasi. Tak ada nasi, tak boleh aku nak kenyangkan. Tidak. Tanpa nasi pun Allah Ta'ala boleh kenyangkan.